Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari dan selamat datang ke dalam ruang lanjutan lokal XM Malaysia. Untuk sesi pertama bersama instruktur kita hari ini, ada Imran yang akan temani anda. Hai Imran. Hai Zatul, hai semua. Okey, jadi seperti biasalah, Imran mulakan sesi untuk instruktur jam 2 sampailah jam 4 petang. Tapi macam biasa, sebelum nak serahkan ruang pendidikan kepada Imran, nak tahu dulu apa topik yang Imran akan kongsikan untuk hari ini. Okey, terima kasih Zatul. Jadi hari ini kita mulakan minggu yang baru, rambut yang baru. Jadi kita mulakan juga dengan topik yang baru iaitu modul yang ke-9, pengenalan kepada trend. Jadi sebelum kita buat apa-apa sebagai pedagang, sebelum kita masuk ke dalam platform nak tekan button beli, nak tekan button jual, apa kita kena buat? Kita kena tahu apakah trend semasa aset tersebut. Adakah aset ini sedang trending naik? Adakah aset ini sedang trending ke bawah ataupun tiada trend? Kita kena pastikan dahulu sebelum kita buat apa-apa keputusan dagangan. Jadi kita akan belajar bagaimana kita kenal pasti uptrend, bagaimana kita kenal pasti downtrend, bagaimana kita mengenal pasti tiada trend. Okay, dan kemudian kita akan lihat kepada contoh-contoh di dalam pasaran sebenar dan kita akan lihat juga, kita belajar juga apakah ciri-ciri trend. Itu yang akan kita cover pada hari ini. Okey, thank you Imran. Jadi tu apa yang Imran akan cover pada hari inilah, pengenalan kepada trend. Okey, jadi minggu baru, rambut baru, semangat baru Imran hari ini. Okey, teruskan bersama dengan Imran 2 jam sampai 4 petang. Nak tahu lebih lanjut, ada apa-apa pertanyaan dekat Imran, tanya je dekat ruangan Boleh. chat. Nanti Imran tolong jawabkan. Okey, kalau Imran dah sedia, saya nak serahkan dekat Imran pula. Okay, let's go. Okey, let's go. Silakan Imran. Okay, terima kasih Datul. Baik, lagi sekali Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang dan selamat kembali ke sesi webinar Tradepedia. Okay, di mana kita berbincangkan tentang perkara yang paling asas di dalam pasaran kewangan hinggalah kepada perkara yang lebih advance. Merangkumi keseluruhannya, kita belajar tentang analisa fundamental, kita belajar tentang analisa teknikal, kita belajar tentang pengurusan wang, pengurusan risiko, minda sebagai pedagang dan sebagainya. Jadi inilah sangat sesuai terutama bagi anda yang baru saja bermula di dalam bidang perdagangan. Okey. Jadi sebelum saya teruskan seperti yang disebut oleh Zato, saya ingin ingatkan kepada para penonton, jika ada sebarang soalan, sebarang pertanyaan, ataupun pendapat yang anda ingin suarakan, mudah saja pergi ke browser anda, bahagian kanan ada chat box yang disediakan, anda bolehlah tuliskan nama, klik join dan kemudian anda bolehlah tuliskan soalan-soalan anda ataupun suarakan pendapat-pendapat anda dan saya akan menjawab dari masa ke semasa. Tiada masalah. Okey, sama ada tajuk hari ini, mana-mana tajuk webinar Tradepedia ataupun soalan-soalan berkaitan dengan pasaran semasa yang kita bincangkan. Tak ada masalah. Dan di dalam ruangan lanjutan lokal ini kita sebenarnya menggalakkan lagi interaksi antara instruktur dan juga pada penonton untuk menjadikan sesi ini lebih interaktif dan lebih menarik bagi kedua-dua pihak. Baik, jadi tanpa kita melengah-lengahkan waktu lagi, kita akan teruskan kita punya ceramah tentang pasaran kewangan. Topik hari ini ialah kita ingin mengenali kepada trend. Okay, apakah itu trend? Baik, ayo kita mulakan. Baik, jadi dalam webinar ini apa yang akan kita pelajari adalah seperti berikut. Okay, kita pertama sekali nak tahu apakah definisi trend. Okay, adakah sama dengan trend-trend yang kita dengar di luar pasaran kewangan? Okay, adakah ia mempunyai ciri-ciri yang berbeza? Kita akan bincangkan. Kemudian, kita akan belajar tentang arah-arah yang boleh diambil oleh trend tersebut. Baik, kemudian kita nak belajar tentang keputusan dagangan yang kita kaitkan dengan trend tersebut. Baik. Pertama sekali, apakah itu trend? Okay, ini adalah soalan cukup mas. Kita kena jawab dahulu apakah yang dimasukkan dengan trend. Okay, sebentar ya. Okay. Jadi, pertama sekali, apakah itu trend? Okey, jadi trend ialah arah utama pergerakan harga. Okey, jadi sesuatu aset harganya akan bergerak dari semasa ke semasa, bergerak ke atas, bergerak ke bawah, bergerak mendatar. Tetapi apabila ia sedang bergerak, ada satu tempoh yang tentu, ia bergerak pada satu arah. Okey, yang kita boleh kenal pasti. Itu adalah trend di dalam pasaran kewangan. Baik. Kemudian kita tahu di dalam pasaran, harga tidak akan bergerak lurus. Ya, jarang sekali harga bergerak lurus naik, lurus turun. Dia akan bergerak dalam bentuk zigzag.
Dan bentuk zigzag inilah yang akan berbentuk kemudiannya puncak dan dasar yang jelas. Dan dengan kita memerhatikan puncak dan dasar yang jelas ni, barulah kita dapat menentukan trend keseluruhan. Okey, jadi sekarang ni kita lihat kepada harga-harga carta, kita nak tahu apa? Kita nak tahu dia bergerak ke atas ataupun dia bergerak ke bawah. Okey, itu yang kita nak kenal pasti. Baik. Arah dan siri turutan puncak dan dasar inilah yang sebenarnya secara keseluruhan membentuk suatu trend. Bagaimana kita akan lihat nanti di dalam contoh. Okay, kita akan dapat lihat yang jelas bagaimana kita menggunakan puncak dan dasar yang terbentuk pada carta untuk kita mengenal pasti trend semasa. Baik. Jadi, pergerakan harga hanya terbagi kepada 3 arah saja. Bermakna trend untuk pergerakan harga ada 3 saja. Okay, iaitu trend menaik, trend menurun dan akhir sekali trend yang mendatar ataupun kita katakan tiada trend. Baik. Okey, jadi kita lihat ya. Kenapa penting sangat kita nak ketahui trend? Okey. Kenapa kita nak kena tahu trend? Sebelum kita membuat keputusan dagangan untuk kita memasuki pasaran, sama ada kita nak beli, nak jual. Okey, jadi apakah sebenarnya kepentingan trend, kita lihat. Okey. Jadi trend ni sebenarnya bukanlah eksklusif kepada pasaran kewangan. Trend ni berada di mana-mana dan contoh yang paling baik ialah trend yang berlaku di dalam perniagaan. Okay, kita selalu dengar ada trend sedang coconut shake tengah hangat sekarang. Coconut shake tengah trending. Kemudian apa yang berlaku selepas tu? Vape pula. Okay, vape pula menjadi trend. Jadi trending sekarang adalah untuk vape dan sebagainya. Jadi dalam perniagaan, mengetahui trend boleh membezakan hidup mati sesebuah syarikat. Okay, itu kepentingan mengetahui trend untuk perniagaan. Kenapa? Trend menunjukkan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Okay, kalau pelanggan inginkan coconut shake, maka trend akan menjadi coconut shake. Dan syarikat-syarikat yang mengambil kesempatan mengikut trend akan membuat keuntungan. Pada masa yang sama juga ialah trend juga menunjukkan apa yang tidak diinginkan oleh pelanggan. Kalau pelanggan tak inginkan kebab, kita buat kebab, kita lihat trend tak ada ya. Jadi kita dah kerugian. Kenapa kita tak ikut trend? Kita melawan trend. Okey, ini di dalam perniagaan. Okey, kalau pelanggan ataupun pasaran kata kami nak vape. Okey, kita ikut trend, kita jual vape sebagai contoh dan bukannya kita jual kebab. Okey, trend bagi tahu kita apa yang diinginkan oleh pelanggan dan apa yang tak diinginkan oleh pelanggan. Okey, sama juga dengan pasaran kewangan. Okey, jadi kita lihat ya apa yang trend yang berlaku pada generation X ya. Generation X ni mungkin kita mungkin millennial ataupun generation Y ni. Generation X mungkin orang yang tua sikit daripada kita. Mereka punya kehendak berbeza dengan kehendak millennial dan generation Y. Apa maksudnya? Trend berubah mengikut peredaran zaman. Okay, kalau kita jual barang-barang generation X, sekarang kita akan mengalami kerugian. Kerana apa? Kita melawan trend. Tapi kalau kita jual barang-barang yang diinginkan oleh millennial ataupun generation Y, kita akan mendapat keuntungan kerana kita mengikut trend. Okay, jadi sama juga di dalam pasaran kewangan. Apabila trend naik, kita kalau boleh nak beli aset tersebut. Kalau trend menurun, kita kalau boleh nak jual aset tersebut. Kenapa? Kita dah tahu trend ni apa. Dan idea yang paling bagus adalah kita mengikut trend tersebut. Sama seperti perniagaan, sama juga seperti di dalam pasaran kewangan. Baik. Jadi, apabila kita kenal pasti trend di dalam pasaran kewangan, apa maksudnya? Kita boleh memaksimumkan keuntungan kita. Okay, itu kenapa pentingnya kita mengetahui trend di dalam pasaran kewangan. Ini sebabnya. Okay. Jadi kita lihat kepada satu contoh ya, apabila sesebuah syarikat tak mengikut trend. Okay, kita lihat apa jadi. Trend akan menyebabkan inovasi kepada produk-produk ya. Ini kita dapat lihat dengan contoh yang paling mudah ialah contoh telefon bimbit kita. Kita lihat perubahan telefon bimbit daripada awal hinggalah ke hari ini. Okey. Kita lihat je dia berubah. Dan apa yang menyebabkan dia berubah adalah pertama, okey, kemajuan teknologi dan kedua apa yang diinginkan oleh pelanggan.
Kalau dahulu, zaman Nokia dahulu, handphone hanyalah untuk kita berkomunikasi. Kemudian apa yang berlaku ialah masuk iPhone. Dan iPhone telah menambah pelbagai function di dalam telefon bimbit. Boleh menggunakan internet dengan laju, boleh buat macam-macam feature, buat video call dan sebagainya. Jadi apa bezanya syarikat yang innovate, yang melakukan inovasi, yang mengikut trend dan syarikat yang tak mengikut trend. Kita boleh lihat contoh terbaik apa yang berlaku kepada Nokia. Pada suatu ketika dahulu, tidak ada siapa pun boleh melawan Nokia. Nokia pernah ada 1 bilion customer di dalam tangan. Pada waktu kemuncak Nokia, 1 bilion customer di dalam tangan. Tak ada siapa yang boleh lawan pada ketika itu. Mereka monopoli. Mereka kontrol market telefon bimbit. Tetapi akibat tidak mengikut trend, tidak melakukan inovasi akibat trend, apa yang berlaku? Mereka telah pun jatuh. Dan digantikan dengan syarikat-syarikat yang melakukan inovasi dan mengikut trend seperti Apple, Samsung dan sebagainya. Dan sekarang ni Nokia hanyalah satu rangka saja, rangka daripada syarikat dahulu yang memonopoli satu pasaran telefon bimbit. Bayangkan pada ketika itu kita lihat tak ada siapa boleh lawan Nokia. Tapi akibat tak mengikut trend, akibat tidak melakukan inovasi akibat trend, mereka jatuh. Sama juga dengan pasaran kewangan. Kita kena kenal pasti trend dan kita kena ikut trend itu. Kita kena ikut pasaran dan bukannya pasaran ikut kita. Kalau kita perniagaan, kita kena ikut apa yang pelanggan inginkan. Bukan apa yang kita inginkan kepada pelanggan. Sama konsepnya. Baik. Jadi sekarang kita akan mula mempelajari cara untuk mengenal pasti trend-trend yang berbeza. Jadi kita dah sebut tadi ada 3 arah utama pergerakan harga. Menaik, menurun dan mendata. Jadi kita bincangkan trend yang menaik ataupun uptrend. Jadi ciri-ciri trend yang menaik ataupun uptrend ialah mempunyai puncak seterusnya yang lebih tinggi daripada puncak yang sebelumnya. Itu nombor 1. Dan nombor 2 ialah dasar seterusnya adalah lebih tinggi daripada dasar yang sebelumnya ataupun high low. Puncak yang lebih tinggi ialah higher high. Dasar yang lebih rendah adalah dasar yang lebih tinggi adalah higher low. Seperti ini. Baik. Bayangkan kita ada pergerakan harga seperti berikut. Harga macam biasa bergerak dalam bentuk zigzag. Tak ada harga yang bergerak lurus straight ke atas. Harga akan bergerak dalam bentuk zigzag. Jadi sini apa kita lihat? Telah pun terbentuk puncak yang pertama. Ini adalah puncak yang pertama. Kemudian harga terus bergerak lagi bentuk zigzag. Kemudian seterusnya membentuk dasar yang pertama di sini. Ini adalah dasar yang pertama. Baik, sekarang ni kita ke langkah seterusnya. Penting kita kena fokus kerana inilah yang akan memulakan sama ada ini adalah trend apa. Jadi kita akan lihat pembentukan puncak dan dasar yang seterusnya, di manakah kedudukannya berbanding dengan puncak dan dasar yang sebelumnya. Lagi sekali dalam contoh ini kita lihat. Harga bergerak naik, membentuk puncak yang kedua. Jadi ini apa? Puncak yang lebih tinggi daripada puncak yang sebelumnya. Ini adalah apa? Ini adalah higher high. HH. Kemudian harga terus bergerak lagi. Maknanya di sini kita dah ada satu syarat yang telah pun kita penuhi. Kita ada higher high. Satu syarat dah dipenuhi. Kemudian harga terus bergerak dalam bentuk zigzag ya. Dan kali ini membentuk dasar yang seterusnya, dasar nombor 2. Dan dasar nombor 2 adalah lebih tinggi daripada dasar yang pertama. Kita ada higher low. Kita ada dah cukup syarat yang kedua. Tetapi sebelum kita katakan ataupun sebelum kita kategorikan ini sebagai uptrend, ada satu lagi syarat yang terakhir. Ada satu lagi syarat yang terakhir selain daripada high high dan high low. Apakah syaratnya? Ialah harga perlu melepasi aras puncak yang terkini. Dalam kes ini puncak terkini di mana? Puncak nombor 2. Jadi harga perlu melepasi aras puncak terkini ini, melepasi dengan jelas ya. Bukannya sentuh patah balik, kena lepas dengan jelas. Jadi apabila itu berlaku, di sini harga melepasi aras puncak kedua
dengan jelas. Kenapa dengan jelas? Kerana harga tutup ini adalah candle bullish ya. Harga tutup di atas aras tersebut. Okey. Ini adalah harga tutup ya, HT. Saya letak di sini. Harga tutup di atas aras puncak yang terkini. Dan sekarang barulah kita ada breakout dan barulah kita katakan ini adalah trend uptrend yang sah. Okey, barulah kita katakan ini adalah uptrend yang sah. Okey, dan selagi pergerakan harga ini membentuk puncak yang lebih tinggi, membentuk dasar yang lebih tinggi, okey, membentuk high, membentuk high low, selagi itu kita katakan ini adalah uptrend yang sah. Okey, kalau kita lihat, okey, harga terus naik. Okey, dalam bentuk zigzag, membentuk puncak yang ketiga. Okey, puncak yang ketiga juga lebih tinggi daripada puncak yang kedua. Kita ada high. Okey, kemudian bagaimana pula dengan dasar seterusnya? Okey, dasar seterusnya di sini. Dasar yang ketiga juga lebih tinggi daripada dasar yang sebelumnya. Kita ada apa? Kita ada high low. Baik. Dan seterusnya, selagi kita ada high dan kita ada high low, kita katakan ini adalah uptrend yang kukuh. Okey, ini caranya kita mengenal pasti trend. Okey. Jadi, yang pertama apa? Yang pertama kita kena pastikan puncak seterusnya lebih tinggi. High. Kemudian kita pastikan dasar seterusnya lebih tinggi. High low. Dan akhir sekali kita kena tunggu harga melepasi aras puncak yang terkini. Dengan jelas barulah kita katakan ini adalah uptrend yang sah. Baik. Okey. Jadi apa kita buat sekarang ni? Mungkin saya akan buka satu contoh ya. Contoh kepada uptrend. Okey, saya akan buka. Alright, ini cantik. Carta harian uptrend. Okey, sekarang ni apa yang saya buat ialah saya akan mula dari sini. Okey, saya akan mulakan dari dari sini. Saya akan mulakan ya. Okey. Baik, sekarang saya hanya akan consider rantau ini saja ya untuk contoh ya. Baik. Okey, sekarang harga bergerak dalam bentuk zigzag. Okey, ini jelas. Kemudian kita tahu seterusnya ia akan membentuk puncak dan dasar. Okey. Baik. Jadi ini adalah puncak yang pertama. Okey. Kemudian ini adalah dasar yang pertama. Okey, mungkin contoh ni kurang baik sikit, saya pakai S&P lah, S&P yang lebih baik. Jadi kita pergi lihat contoh S&P. Okey, ini mungkin lebih baik. Sekali sekarang saya mula di mana? Saya akan mula di sini. Okey, katakan saya bermula di sini ya. Baik. Okey, ini lagi sekali adalah carta S&P 500. Okey, S&P 500 ini adalah berlaku pada carta harian. Okey. Carta harian. Okey, baik, sekarang kita akan lihat satu persatu bagaimana puncak dan dasar terbentuk. Okey, jadi untuk memudahkan saya akan buat satu garisan. Okey, tadi pada dasar ke puncak, puncak ke dasar. Okey, sekarang ni kita ada apa? Kita ada puncak yang pertama di sini. Baik. Okey, kemudian harga berterus lagi sebab apa? Kita nak tengok puncak dan dasar seterusnya. Kemudian di sini harga membuat puncak yang baru dan juga membuat dasar yang baru. Okey. Jadi inilah puncak yang kedua. Dasar yang pertama. Dasar yang
pertama di sini. Okey, kemudian puncak yang kedua di sini. Dan kita perhatikan puncak yang kedua adalah lebih tinggi daripada puncak yang pertama. Kita ada high. Okey. Puncak yang kedua lebih tinggi daripada puncak yang pertama. Okey, bukan itu saja. Kita lihat kepada dasar juga. Dasar kita juga adalah lebih tinggi daripada dasar yang sebelumnya. Ini dasar yang nombor 2, higher low, lebih tinggi daripada dasar yang sebelumnya. Okey, kita lihat puncak kedua lebih tinggi daripada puncak yang pertama. Kemudian dasar kedua lebih tinggi daripada dasar pertama. Okey, jadi dah cukup syarat, 2 syarat. Okey, 2 daripada 3 syarat telah pun dipenuhi. Kita ada high, puncak yang lebih tinggi, kita ada high low, dasar yang lebih tinggi. Jadi apa yang ketiga? Apakah syarat yang ketiga? Syarat ketiga ialah kita kena pastikan harga melepasi aras puncak terkini. Puncak terkini pada ketika ini di mana? Di sini puncak yang kedua. Jadi apabila kita lihat harga di sini berjaya melepasi candle ini berjaya melepasi dan tutup di atas aras puncak kedua, barulah kita katakan ini adalah apa? Uptrend yang sah. Yang sah. Saya letak di sini. Okey, dan seterusnya apa kita lihat? Harga terus membentuk puncak dan dasar seterusnya. Okey, kalau kita plotkan satu persatu. Okey, ada puncak, kemudian berbentuk dasar. Okey, kemudian di sini ada bentuk puncak lagi. Okey, kemudian dasar seterusnya. Okey, selagi ia membentuk high dan juga membentuk high low, selagi itu kita katakan ini adalah uptrend yang kukuh. Okey, masih lagi berlangsung. Selagi high dan high low terbentuk. Okey, seperti ini. Okey, seperti ini. Okey. Sehinggalah kita ada di sini. Di sini baru kita rasa okey, sekarang ni kita ada lower, kita ada lower low dan kita ada lower high. Jadi uptrend antara dua garisan ini adalah satu uptrend yang sah. Jadi saya labelkan. Kita ada puncak yang ketiga. Juga adalah high. Puncak yang ketiga adalah high. Kemudian puncak yang dasar yang ketiga juga adalah higher low. Selagi high dan high low terbentuk, kita katakan ini adalah uptrend yang kukuh. Dan seterusnya, puncak yang keempat juga adalah high. Walaupun sedikit tapi masih lagi tinggi daripada puncak yang sebelumnya. Baik. Dasar yang keempat juga adalah lebih tinggi daripada dasar yang sebelumnya. High low. Dan seterusnya kita ada beberapa lagi sampai puncak yang ke-7 yang lebih tinggi dari puncak yang sebelumnya. Ini puncak yang kelima, juga adalah high. Kemudian lagi sekali dasar yang kelima juga adalah high low. Selagi ada high, selagi ada high low, ini adalah uptrend. Semakin banyak high dan high low yang terbentuk, semakin kukuhlah uptrend ini. Dan ada lagi beberapa yang saya labelkan semua biar kita nampak dengan jelas.
Puncak yang kelima juga high. Dasar yang kelima juga high. High low. High low. Dan akhir sekali kita ada puncak yang maaf, ini adalah ke-6 patutnya. Ke-6. Okey. Dasar ni pun dasar yang ke-6. Baik. Okey. Dan akhir sekali kita ada apa? Puncak yang ke-7 juga adalah high. Okey, sebelum terbentuknya lower low. Dan kita akan bincangkannya apakah itu lower low. Puncak yang ke-7 juga adalah high. Okey, jadi adalah contoh klasik kepada uptrend yang kukuh. Okey, jadi di mana bermula kita kategorikan adalah uptrend? Di sini. Okey, ia berjaya melepasi aras puncak yang kedua, itu adalah uptrend. Okey, bermula di sini. Kita katakan ini adalah uptrend yang sah. Dan semakin banyak puncak dan dasar yang terbentuk lebih tinggi daripada sebelumnya, okey, lagi itu kita katakan ini adalah uptrend. Okey, dan berakhir di mana? Berakhir di sini. Okey, apabila kita mendapati ada lower low. Okey, yang merupakan ciri apa? Ciri kepada downtrend pula. Baik. Okey, jadi sekarang kita akan lihat pula kepada downtrend. Okey. Okey, jadi kita dah sentuh tentang uptrend. Kemudian sekarang ni kita lihat pula kepada downtrend. Okey, bagaimana downtrend terbentuk? Konsep yang sama, cuma kali ini kita inversekannya saja, kita terbalikkannya saja. Okey, jadi apa kita nak lihat untuk kita mengenal pasti downtrend adalah pertama sekali kita nak lihat, okey, ada dasar, okey, dan puncak, dan dasar yang dan puncak yang seterusnya terbentuk di mana. Okey, di situ barulah kita boleh mengenal pasti apakah trend sekarang. Baik. Okey. Apabila kita ada puncak, kita ada dasar yang kedua yang lebih rendah daripada dasar pertama, kita ada apa? Kita ada lower low, okey, iaitu LL, lower low, dasar yang lebih rendah daripada dasar yang sebelumnya. Kemudian apabila kita ada lower high, okey, puncak yang lebih rendah daripada puncak yang sebelumnya, LH ya. Sekarang ni kita dah cukup dua syarat untuk uptrend. Dan syarat yang ketiga adalah apa? Adalah apabila harga berjaya melepasi aras dasar yang terkini. Dasar terkini di mana? Dasar terkini adalah di sini. Dasar yang nombor 2. Baik. Jadi puncak seterusnya yang lebih rendah, lower high, dan dasar seterusnya yang lebih rendah, lower low. Okey, kita dah cukup dua syarat. Dan apakah syarat seterusnya? Ialah harga perlu melepasi aras dasar nombor 2, iaitu dasar yang terkini. Okey, ini adalah aras yang kita akan perhatikan. Sebelum kita membuat pengesahan, ini adalah downtrend. Okey, kemudian harga terus bergerak, okey, bergerak dalam bentuk zigzag dan akhirnya ia berjaya melepasi aras dasar terkini, okey, iaitu dasar nombor 2. Okey, dia melepasi dan tutup dengan jelas ya. Kita lihat di sini. Ini adalah harga tutup ya. Harga tutup berada di bawah aras dasar terkini, itu adalah pengesahan. Dan barulah sekarang kita katakan ini adalah downtrend yang sah. Okey, dan selagi lower low dan lower high terbentuk, contohnya di sini dasar ketiga adalah lower low dan dasar yang puncak yang ketiga juga adalah lower high. Selagi kita ada dua tu, kita katakan ini adalah downtrend. Lagi low low dan low high terbentuk, selagi itu kita katakan ini adalah pergerakan downtrend. Baik. Terbentuk lagi lower low, okey, dan juga lower high. Selagi itu kita katakan ini adalah downtrend. Okey. Jadi lagi sekali apa yang kita nak lihat ialah yang pertama, kita ada puncak yang lebih rendah, lower high di sini, di sini. Kemudian kita ada apa? Dasar yang lebih rendah, lower low di sini. Kemudian syarat yang ketiga ialah harga perlu melepasi
aras dasar yang terkini, iaitu dasar nombor 2, barulah kita membuat pengesahan. Okey, lagi sekali kalau saya tulis lukiskan. Candle ini, candle merah ni harga tutupnya di sini. Okey, di bawah aras dasar yang terkini. Okey, candle ini. Baik. Jadi sekarang kita akan lihat kepada contoh pula ya. Kita lihat kepada contoh pasaran yang sedang mengalami downtrend. Baik. Okey, tadi ini adalah pasaran uptrend ya, iaitu pada indeks S&P 500 ya, daripada bulan 2 2021 hinggalah ke bulan 9 2021. Baik. Jadi sekarang ni kita nak lihat pula kepada downtrend, dan saya ada satu company yang sedang downtrend dah lama dah ni. Company apa? Iaitu company Alibaba. Okey. Okey, katakan saya bermula daripada sini ya. Saya mulakan saya punya analisa pada sini, ataupun saya boleh zoom in sikit kita biar kita dapat dengan lebih jelas ya. Kita zoom in sikit. Kat sini. Okey. Kita zoom in sikit. Okey. Kita bermula dari mana? Kita bermula daripada sini. Baik. Okey, sekarang ni apa kita buat? Kita akan kenal pasti puncak dan dasar. Okey, itu adalah basic. Kita kena kenal pasti puncak dan dasar. Baik. Okey. Puncak. Okey, ini adalah dasar pertama saya. Okey, kita akan jumpa dasar dulu ya pada downtrend. Okey. Kemudian kita ada puncak. Okey, kemudian kita ada sini. Dan seterusnya sini. Baik. Okey, jadi saya labelkan satu persatu. Di sini adalah puncak, dasar yang pertama. Okey, dasar pertama di sini. Okey. Kemudian kita ada apa? Dasar yang puncak yang pertama. Okey, puncak pertama di sini. Okey. Sekarang ni barulah kita akan fokuskan kepada dasar dan puncak yang akan terbentuk seterusnya. Di manakah kedudukannya? Okey. Baik. Okey, jadi dasar seterusnya, dasar nombor 2 adalah di sini. Okey, nombor 2. Dan ia adalah lower low. Okey, lebih rendah daripada dasar yang sebelumnya. Okey. Kemudian puncak yang seterusnya juga lebih rendah daripada puncak yang sebelumnya. Puncak nombor 2 adalah lower high. Okey. Saya adakan sikit. Baik. Jadi sekarang kita dah penuhi 2 syarat. Kita ada lower low, dasar yang lebih rendah daripada dasar yang sebelumnya. Kemudian kita ada apa? Kita ada lower high, puncak yang lebih rendah daripada puncak yang sebelumnya. Okey, jadi apakah syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga adalah kita kena tunggu harga melepasi aras dasar yang terkini. Okey, di manakah aras yang ada dasar terkini? Di sini. Kita kena tunggu harga melepasi, barulah kita katakan ini adalah downtrend yang sah. Okey, dan di manakah ia berlaku? Ia berlaku di sini. Okey, ia berlaku di sini. Candle ni tutup di bawah aras
dasar yang terkini. Okey, bermakna di sini kita ada breakout dan kita boleh katakan ini adalah downtrend yang sah. Okey, ini adalah downtrend yang sah. Okey. Dan kemudian kita lihat harga terus bergerak ke bawah aja membentuk puncak dan dasar seterusnya yang lebih rendah. Okey, kita lihat sini. Okey. Okey, kemudian ini adalah dasar yang baru ya, lebih rendah. Okey, kemudian puncak yang seterusnya. Okey, di sini juga adalah lebih, saya boleh lukiskan di sini ya. Okey. Juga adalah lebih rendah daripada puncak yang sebelumnya. Masih lagi ada lower low dan juga lower high. Okey, dan seterusnya berbentuk lower low dan lower high. Dan lower high. Baik. Okey, dasar tadi di sini. Ini adalah dasar yang ketiga. Lower low. Okey, kemudian puncak yang ketiga juga adalah lower high. Okey. Kemudian seterusnya dasar yang keempat low. Okey. Puncak yang keempat juga adalah low high. Okey, dan seterusnya. Selagi ada low high dan selagi ada lower low, kita akan ada downtrend. Okey, seperti di sini. Okey, hinggalah ke hari ini ya, masih lagi berterusan downtrend pada Alibaba.
dasar kelima. Dasar kelima adalah lower low. Puncak yang kelima juga adalah lower low. Baik. Okey, jadi ini adalah contoh kepada downtrend yang sah. Lagi sekali apa kita lihat ialah ada lower low, kemudian ada lower high di sini. Kemudian yang terakhir, syarat yang terakhir adalah harga perlu melepasi aras dasar yang terakhir, iaitu dasar yang kedua. Di sini dia melepasi dengan jelas ya. Barulah kita katakan ini adalah downtrend yang sah. Baik. Okey. Jadi sekarang kita lihat pula seterusnya. Kita ada 3 tadi arah. Kita ada arah menaik, arah menurun. Okey, dan akhir sekali kita ada apa? Arah yang mendatar. Okey, jadi kita lihat. Okey, jadi untuk mendatar pula bagaimana? Okey, jadi untuk mendatar mudah sikit kerana kita hanya perhatikan 2 garisan. Iaitu kita perhatikan, kita lihat contoh di sini, ini adalah contoh apabila harga bergerak di dalam zigzag berbentuk puncak dan dasar, tapi kali ini tiada trend yang jelas. Kita tak tahu dia naik ataupun dia turun. Dalam kes ni kita katakan ini adalah yang melintang. Jadi kita fokus kepada 2 garisan saja. Okey, iaitu garisan puncak-puncaknya melintang di mana? Di sini. Okey, ini adalah garisan puncak. Okey, saya kena pakai highlighter ya. Okey, ini adalah garisan puncak-puncak yang melintang. Okey, dan ini adalah garisan dasar-dasar yang melintang. Baik. Okey, jadi kita perhatikan 2 lah ni saja. Okey. Di mana puncak-puncak berkumpul, itu adalah aras puncak-puncak melintang. Di mana dasar-dasar berkumpul, itu adalah aras di mana dasar-dasar melintang. Baik. Jadi kita lihat kepada contoh yang saya ada jumpa contoh ya, contoh pasaran mendatar tadi di carta iaitu okey, di sini sekarang dalam lokasi ini ya, ini adalah pasaran apa? Pasaran melintang. Okey, kita boleh zoom in. Okey. Lihat apa yang berlaku di sini. Okey. Jadi kita lihat harga bergerak tetapi tiada trend yang jelas. Okey. Ada trend yang jelas. Jadi apa kita buat? Kita akan lihat di mana puncak-puncak berkumpul dan di mana dasar-dasar berkumpul. Saya buat garisan. Okey. Puncak-puncak berkumpul saya boleh katakan di sini. Okey, kita fokus kat sini ya. Daripada sini ke sini. Baik. Jadi sekarang kita perhatikan dalam ruangan ini, dalam kotak kuning ni, dia tidak ada track. Dia bergerak dalam bentuk melintang. Okey. Tiada trend yang jelas. Apa yang kita lakukan? Kita akan lihat 2 aras. Okey. Jadi aras yang atas ni adalah aras yang saya labelkan. Saya letak 2 garisan sebab kita ada beberapa puncak ya yang berbeza aras. Ini adalah puncak melintang. Okey. Kemudian saya lihat di bawah pula. Okay, saya fokuskan di bawah pula. Di bawah pula adalah aras apa?
Okey. Aras dasar melintang. Okey, jadi saya akan cari di mana berkumpulnya ataupun berkelompok dasar-dasar. Okey, jadi di sini hinggalah ke sini. Ini adalah di mana bagi saya dasar berkumpul. Baik. Okey. Jadi dua arasnya kita perhatikan untuk pasaran mendatang. Okey, mudah saja. Baik. Okey. Jadi apa yang kita buat sekarang ni, selagi harga tidak melepasi sini. Okey. Tak melepasi aras puncak melintang dan selagi harga tidak melepasi aras dasar melintang, selagi itu kita katakan ini adalah pasaran mendatang. Okay, tiada trend yang jelas. Harga kena tutup jelas melepasi dua aras ini, barulah kita katakan ada trend. Okay, sekarang ni tiada arah. Baik. Okay. Jadi buat masa sekarang tiada arah yang jelas. Baik. Okey, seterusnya apa? Hanya ketika jika dia berjaya lepas aras ini, contoh di sini ya, barulah kita katakan akan menjadi uptrend. Okey, jika ia melepasi aras tersebut. Dan jika ia melepasi aras di bawah ini, aras dasar melintang, ia akan menjadi downtrend. Baik. Okey, di sini ya. Okey. Seterusnya. Okey, jadi inilah tiga arah trend. Menaik, menurun dan mendatang. Okey, jadi rumusannya adalah apa-apa pun kita lihat ke mana-mana aset pun, apa-apa harga pun, tiga ini akan menjadi pergerakan yang akan kita sentiasa dapat jumpa. Okey, kita ada uptrend. Kemudian kita ada pergerakan mendatar ataupun sideways dan kita ada downtrend. Okey, mana-mana pun harga akan terbentuk daripada tiga pergerakan ini. Okey, mengikut turutan berbezalah. Ada uptrend, sideways, kemudian uptrend. Okey, ada downtrend, sideways, kemudian downtrend semula. Okey, kemudian ada uptrend, sideways, kemudian downtrend pula. Okey, jadi ikut turutan. Okey, ikut turutan yang tertentu. Okey. Jadi sekarang ni kita nak kaitkan apa yang perlu kita buat setelah kita tahu trend apa yang sedang berlaku. Okey. Okey. Kemudian seterusnya kita belajar pula tentang apakah ciri-ciri utama trend. Trend pun ada karakteristik tersendiri. Iaitu karakteristik trend adalah trend akan cenderung ya setelah trend berlaku dengan jelas, trend ini akan cenderung untuk berterusan berbanding dengan bertukar arah. Okey, itu adalah ciri-ciri trend. Okey, bermakna apabila sesuatu aset sedang di dalam trend, okey, kita akan menganggap ya yang trend ini akan berterusan sampailah bila-bila ya. Sampai bila-bila hinggalah berlakunya isyarat pertukaran trend yang jelas. Baik.
Baik. Jadi di situlah kita dapat selalu dengar sebutan bahawa trend adalah kawan kita. Bermakna apakah yang dimaksudkan trend adalah kawan? Ialah apabila kita dah kenal pasti trend dengan jelas, okey, strategi yang terbaik adalah untuk kita mengikut trend tersebut. Okey, itu adalah. Dan sambungannya pula adalah jangan melawan trend. Maknanya apabila kita dah kenal pasti arah trend, kita elak berdagang melawan arah trend tersebut. Okey. Dan yang kedua adalah trend boleh dikenal pasti pada setiap kerangka masa yang berbeza. Oleh itu pedagang dapat mengesan banyak peluang dagangan. Maknanya kita dah boleh ketahui trend pada carta harian. Kalau kita pindah ke carta 4 jam, mungkin trend akan berubah. Okay, apa maksudnya? Kita dapat cipta ataupun mengesan lebih banyak, kita dapat mengesan lebih banyak peluang-peluang untuk kita berdagang. Okay, itu maksudnya. Baik. Okey, jadi sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dulu dan kita akan kembali semula selepas iklan ini. Adakah anda berbangga menjadi pelanggan XM? Kenapa tidak menghebahkan berita tentang XM? Program Rujuk Rakan XM dihasilkan untuk memberi ganjaran kepada pelanggan setia yang merujuk rakan. Jemput rakan anda untuk mula berdagang bersama kami dan peroleh $35 bagi setiap rakan yang anda rujuk. Program Rujuk Rakan kami dirangka supaya lebih ramai orang yang anda jemput, semakin banyak yang anda akan peroleh bagi setiap rujukan yang berjaya. Di samping itu, tidak ada batasan untuk jumlah rakan yang boleh anda jemput. Lebih banyak rujukan, lebih banyak yang diperoleh. Mari mula menjana sekarang. XM kini menawarkan bonus 2 peringkat pada deposit anda yang digabungkan untuk memberi sejumlah $5,000 di atas jumlah pelaburan anda. Ini memberi anda keupayaan untuk bermula dengan modal yang lebih besar. Program bonus ini memberikan kredit serta-merta pada deposit anda dengan deposit serendah $5 sahaja tersedia untuk akaun MT4 dan juga MT5. Bonus ini diberikan secara automatik kepada semua pelanggan yang melakukan deposit ke dalam akaun dagangan mereka. Jadi tunggu apa lagi? Tuntut bonus anda sekarang! XM menawarkan program kesetiaan di mana pelanggan mendapat ganjaran untuk setiap kali mereka berdagang dengan XM. Ini adalah cara kami untuk menunjukkan penghargaan kami kepada pelanggan. Apabila anda mula berdagang, anda akan menerima XMP yang boleh ditebus pada bila-bila masa untuk ganjaran bonus kredit. Lebih banyak XMP yang anda terima, lebih banyak ganjaran bonus kredit yang anda boleh tebus. Anda boleh mula menjana pendapatan sebaik sahaja anda mula berdagang, tanpa perlu membuat sebarang pendaftaran. Kami akan memberitahu anda mengenai $30 bonus tanpa deposit. Anda boleh mula berdagang tanpa risiko. Jika anda membuka ataupun mendaftar akaun nyata bersama XM, anda akan mendapat $30 yang akan dikreditkan ke dalam baki akaun anda. Untuk bermula, anda hanya perlu mendaftar akaun nyata bersama XM dan pendaftaran hanya mengambil masa kurang daripada 3 minit sahaja. Jadi tunggu apa lagi? Mari mula berdagang.
VPS atau Virtual Private Server adalah perkhidmatan yang digunakan dalam dunia hosting di mana ia berfungsi sebagai pelayan khusus yang berdiri sendiri. VPS XM membolehkan anda berdagang dengan lebih pantas dan mudah. VPS XM mudah diakses dari lokasi anda, tingkatkan masa perdagangan sesuai untuk penggunaan penasihat pakar dan dengan ketersediaan 24 jam. Untuk masa yang terhad sahaja dalam tempoh promosi, perkhidmatan VPS XM tersedia untuk semua pelanggan XM yang sedia ada dan baru secara percuma, tertakluk pada terma dan syarat. Manfaatkan sepenuhnya pelaksanaan XM dengan VPS XM. Forex juga dikenali sebagai pertukaran mata wang asing, FX atau mata wang. Perdagangan mata wang adalah pasaran global yang decentralized di mana semua mata wang dunia didagangkan. Tapi bagaimana semua ini boleh membantu anda jika anda tiada pengetahuan tentang Forex? Selamat datang ke XM, broker yang dipercayai dan kami menyediakan platform pendidikan dalam cara yang mudah dan juga inovatif. Dengan XM, anda berpeluang untuk mendapatkan pendidikan percuma mengenai perdagangan Forex dari platform seperti XM Live, Ruang Asas, Ruang Lanjutan lokal di mana ada pakar kami menanti anda di sana. Jadi tunggu apa lagi? Lawat laman web xm.com sekarang dan mula belajar bersama pakar kami. Akaun demo memberi anda peluang untuk mencuba platform dagangan web kami dengan tiada risiko. Fungsi akaun demo adalah seperti akaun sebenar kecuali anda berdagang dengan baki wang maya. Ini adalah kaedah terbaik bagi pedagang baru untuk menerokai bidang dagangan. Dengan akaun demo XM, kami memberi anda pengalaman dagangan Forex menggunakan semua ciri dagangan yang disediakan oleh platform MT4. Buka akaun demo dengan XM dan mulakan dengan baki maya $100,000. Adakah anda berbangga menjadi pelanggan XM? Kenapa tidak menghebahkan berita tentang XM? Program Rujuk Rakan XM dihasilkan untuk memberi ganjaran kepada pelanggan setia yang merujuk rakan. Jemput rakan anda untuk mula berdagang bersama kami dan peroleh $35 bagi setiap rakan yang anda rujuk. Program Rujuk Rakan kami dirangka supaya lebih ramai orang yang anda jemput, semakin banyak yang anda akan peroleh bagi setiap rujukan yang berjaya. Di samping itu, tidak ada batasan untuk jumlah rakan yang boleh anda jemput. Lebih banyak rujukan, lebih banyak yang diperoleh. Mari mula menjana sekarang.
Baik, lagi sekali Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang dan selamat kembali ke sesi webinar Trapedia di mana kita bincangkan perkara-perkara di dalam pasaran kewangan. Hari ini perbualan kita fokus kepada pengenalan kepada trend. Jadi di dalam pasaran kewangan kita ada 3 trend saja ya. Jadi kalau kita lihat kita punya trend di dalam pasaran kewangan terbagi kepada 3 iaitu pergerakan uptrend, kemudian pergerakan mendata, kemudian pergerakan downtrend. Okey, 3 ini saja. Okey, yang perlu kita kena pasti. Tetapi turutannya berbezalah. Baik. Jadi, kita recap sikit bagaimana kita mengenal pasti uptrend. Okay? Jadi, ini adalah carta indeks S&P 500. Okay? Daripada garisan ini ke garisan ini kita mendapati satu uptrend yang jelas dan juga kukuh. Okey, baik, pertama sekali, ciri-ciri uptrend yang pertama adalah seperti berikut. Okey. Kena ada puncak yang lebih tinggi daripada puncak yang sebelumnya. Okey, iaitu high. Dia puncak yang kedua di sini lebih tinggi daripada puncak yang pertama. Kita ada high. Kemudian syarat yang kedua ialah kita ada dasar yang kedua lebih tinggi daripada dasar yang sebelumnya. Ini adalah high low. Okey, jadi 2 syarat kita dah penuhi. Kemudian syarat yang terakhir adalah seperti berikut. Okey, ialah apabila harga berjaya melepasi aras puncak terkini. Okey, masa kita berada di sini, puncak terkini di mana? Di sini. Dan apabila harga menembusi aras puncak terkini, okey, barulah kita katakan ini adalah uptrend yang sah. Okey, dan selagi puncak dan dasar terbentuk lebih tinggi daripada puncak dan dasar sebelumnya, maknanya kita ada high, kita ada high low. Okay, selagi kita ada high low, okay, selagi itulah kita katakan ini adalah uptrend yang sah dan kukuh. Baik. Kemudian kita ada pula contoh pergerakan downtrend. Okay, ini adalah contoh pergerakan downtrend untuk saham Alibaba, okay, pada carta harian. Baik, jadi untuk downtrend pula syaratnya lebih kurang sama, cuma berbeza dari segi kedudukan. Baik, jadi syarat pertama adalah puncak yang lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Kita ada lower high. Kemudian yang kedua ialah dasar yang lebih rendah daripada dasar sebelumnya. Kita ada lower low. Dan yang terakhir sekali ialah di sini. Okay, iaitu apabila kita mendapati harga berjaya melepasi aras dasar terkini, barulah kita ada kita ada downtrend yang sah. Dan selagi kita ada lower high, lower low, lower high, lower low terus terbentuk, kita katakan ini adalah downtrend yang sah dan kukuh. Okey, gitu. Baik. Okey, seterusnya ialah kita ada pasaran mendata. Okey, pasaran mendata kita tidak ada arah yang jelas. Contohnya di dalam rantau ini dia tak ada pergerakan naik dan tiada pergerakan bawah ya. Jadi apa kita buat? Kita akan lihat aras yang di mana puncak-puncak berkumpul seperti di sini. Okey, dan aras di mana dasar-dasar berkumpul seperti di sini. Itulah kita punya fokus. Hanya apabila harga melepasi aras puncak melintang, barulah kita katakan uptrend terbentuk. Dan sekiranya harga melepasi aras dasar melintang pula di sini, kita katakan downtrend pula yang sedang terbentuk. Selagi ia tidak lepas dua-dua aras itu, kita katakan sekarang ini masih lagi mendata. Okey, jadi 3 arah trend di dalam pasaran. Baik. Okey. Jadi seterusnya ialah kita dah belajar juga tentang ciri-ciri trend ya. Kita belajar tentang ciri-ciri trend iaitu trend akan cenderung berterusan. Okey. Dia akan kita anggap nombor 1 berterusan sehinggalah isyarat pertukaran trend berlaku. Okey, itu nombor 1. Sebab itu kita katakan trend adalah kawan dan jangan lawan trend. Dan yang kedua ialah trend boleh dikenal pasti pada setiap kerangka masa yang berbeza. Oleh itu kita dapat mengesan banyak peluang dagangan. Baik. Okey, jadi sekarang ni kita nak kaitkan pula keputusan dagangan dengan pergerakan ataupun arah trend. Baik. Okey, jadi keputusan dagangan adalah
kita mungkin akan fikir kita ada dua saja keputusan dagangan. Okay, kita nak jual ataupun beli. Tetapi sebenarnya kita ada tiga. Kerana keputusan untuk tidak bertindak juga adalah satu keputusan dagangan. Okay, kita selalu dengar jual atau beli. Tapi ada keputusan yang ketiga, iaitu keputusan untuk do nothing. Kita tak buat apa-apa. Dan kita akan pelajari bila patut kita berjual, bila patut kita beli, bila patut kita tak buat apa-apa semasa kita mengenal pasti trend. Baik. Keputusan dagangan berdasarkan arah harga. Okey, jadi pada setiap masa terdapat tiga keputusan dagangan yang dihadapi oleh setiap pedagang. Okey, tak kisahlah pedagang amatur ataupun pedagang yang dah berpengalaman. Baik. Jadi, soalan pertama ialah bila kita nak beli? Yang kedua, bila pula kita nak jual? Dan akhir sekali, bila pula kita tidak melakukan apa-apa? Okey, jadi kita akan sentiasa berdepan dengan tiga keputusan ini semasa kita berdagang. Jadi jawapannya mudah saja, iaitu kita beli semasa harga menaik. Semasa uptrend, kerana trend adalah menaik, strategi yang terbaik adalah kita ikut trend. Bermakna kita beli untuk aset yang sedang menaik. Okey, beli ketika naik. Kemudian, apabila aset turun, apa kita patut buat? Kita patut jual ketika aset menurun. Trend sedang menurun, kita ikut trend menurun, maknanya kita nak jual aset tersebut. Dan akhir sekali, dan mungkin ini adalah yang paling pentingnya, iaitu kita perlu tidur ketika pasaran mendatar. Bermakna kita tak bertindak semasa pasaran mendatar. Ini juga adalah keputusan dagangan. Lebih baik kita tidak buat apa-apa daripada kita kerugian. Okay, oleh itu, tidak berbuat apa-apa juga adalah satu keputusan dagangan yang penting. Baik. Okey. Kemudian, kita lihat tadi ciri-ciri yang kedua untuk trend ialah trend. Kita lihat di kerangka masa yang berbeza, trend juga akan berbeza. Baik. Jadi, pedagang mungkin akan keliru apabila kita melihat carta dalam kerangka masa berbeza dan mendapati harga pasaran berbeza dalam arah yang berlainan. Sebagai contoh, kalau kita lihat tadi, pasaran contohnya Alibaba. Tadi kalau kita lihat pada kerangka masa harian, ia adalah ke bawah. Tapi kalau kita tukar kerangka masa jam, ini adalah pergerakan naik. Betul? Okey, jadi maksudnya kita dapat menggunakan trend, mengenal pasti trend pada kerangka masa yang berbeza. Baik. Jadi trend mungkin menaik pada carta bulanan tapi menurun pada carta harian ataupun sebaliknya. Jadi ini biasa berlaku. Okey, pada carta bulanan sedang uptrend. Okey, masa carta bulanan sedang uptrend. Kemudian tukar kepada carta harian downtrend pula. Kemudian kita lihat kepada carta 30 minit uptrend dan carta 5 minit juga adalah uptrend. Jadi berbeza mengikut kerangka masa. Okey, jadi persoalannya kita nak ikut trend yang mana satu? Okey, jawapannya mudah. Kita ikut trend di mana kerangka masa yang kita ingin dagangkan. Okey, kita ikut trend pada kerangka masa itu. Kalau kita berdagang pada kerangka masa harian, kita fokus kepada trend yang berlaku pada kerangka masa harian. Okey, mudah saja. Baik. Kemudian, kita nak belajar tentang trend, kita kena imbas kembali apa yang kita belajar pada teori Dow. Okey, kenapa? Di dalam monthly kita ada pergerakan lain, di dalam daily chart kita ada pergerakan lain dan di dalam 30 minit chart kita ada pergerakan lain. Jawapannya adalah oleh kerana ini. Okey, pasaran mempunyai 3 pergerakan. Okey, jadi pergerakan utama untuk pasaran ialah pergerakan yang berlangsung setahun hingga ke beberapa tahun. Okey, ini adalah pergerakan utama. Baik. Kemudian di dalam pergerakan utama kita akan dapati ada pergerakan yang lebih kecil. Okey, ini adalah apa? Ini adalah pergerakan kedua ataupun pergerakan sekunder. Okey, berlangsung antara 3 minggu hingga ke 6 bulan. Okey, di dalam ini. Baik, kemudian kita ada apa? Pergerakan kecil di dalam pergerakan kedua. Okey, kita ada pergerakan kecil mungkin pada carta 1 jam. Okey, itu yang maksudnya kita lihat tadi
Di sini kenapa monthly berbeza, okay, kenapa carta harian berbeza, kenapa carta 30 minit berbeza adalah kerana prinsip Dow ini. Okay, kerana ini. Di dalam pergerakan ada lagi pergerakan yang lebih kecil. Okay, itu maksudnya. Baik. Okay. Jadi sekarang ni kita lihat kepada carta-carta yang tadi. Okay, jadi semasa uptrend, kalau kita lihat di sini ya, semasa uptrend untuk S&P 500. Okay, sekarang ni bila kita kenal pasti uptrend sedang berlaku ialah di mana? Di sini. Okay, di sini betul. Pada candle ini. Okay, maknanya sekarang ni bagaimanakah entry kita? Okay, sebagai pedagang. Baik. Jadi apa yang kita buat adalah seperti berikut. Semasa kita dapat pengesahan trend pada candle ini ya, pada candle yang ini yang tutup di atas aras puncak kedua, kita boleh letakkan entry kita di situ. Kita letakkan entry kita di sini. Saya tukarkan warna hijau ya sebagai entry. Kita beli. Tukarkan warna hijau. Kita beli di sini. Okay, kita beli di sini. Jadi apabila kita dah beli sekarang ni, bagaimana pula kita nak exit? Jawapannya adalah apabila kita mendapati ada lower low, okay, ataupun ada lower high. Okay, dalam kes ni kita ada apa? Kita ada lower low di mana? Di sini. Okay, kita ada lower low di sini. Maknanya sekarang ni kita akan hold, kita akan ikut trend, kita pegang beli daripada sini, okay, hinggalah ketika harga sentuh okay, aras terendah di sini. Bagaimana kita exit di mana? Kita exit di sini. Okay. Sebagai satu contoh yang bagaimana kita nak mengenal pasti entry dan exit. Okay, kita jual di sini. Ataupun kita exit. Kita keluar ataupun kita tutup tadi, kita tutup posisi beli tadi. Kerana apa? Kerana trend sudah pun tamat. Okay, kerana apa? Kita ada lower low. Okay, ini adalah puncak yang ketujuh. Dasar yang ketujuh. Baik. Ketujuh iaitu lower low. Baik. Di sini lower low, apa kita buat? Kita tutup posisi beli kita. Maknanya sekarang kita keuntungan adalah daripada sini hingga ke sini keuntungan kita. Okay, dengan menggunakan strategi mengikut trend. Ini keuntungan kita. Baik. Bagaimana pula dengan posisi jualan tadi? Okey. Kita lihat kepada Alibaba pula. Baik, sekarang ni kita dapati pengesahan berlaku di sini. Okey, kita ada lower low, kita ada lower high. Kemudian akhir sekali harga berjaya melepasi aras dasar terkini. Okey, di sini. Maknanya candle ni lah, candle di mana? Candle ini. Ini adalah posisi untuk kita jual. Kita dapat pengesahan di situ. Okay. Dan kita buat apa? Selagi harga tidak mencipta high-high, selagi itu kita akan pegang posisi jualan kita. Maknanya sekarang ni kita punya keuntungan sekarang berada di sini. Hinggalah ke arah semasa. Kita punya keuntungan. Okey. Okey, jadi keuntungan untuk S&P 500 di sini.
Okey, di sini. Baik. Bagaimana pula dengan pasaran mendata? Okey, jadi untuk pasaran mendata, apa yang kita dah belajar tadi, untuk pasaran mendata kita tak buat apa-apa. Okey, kita belajar di sini. Pasaran semasa mendata, kita lebih elok kita tidur. Kerana apa? Kita tidak tahu trend, kita tak tahu arah yang jelas. Okey, oleh sebab itu kita kena tunggu sehinggalah sama ada harga berjaya melepasi aras puncak yang melintang di sini, okey, ataupun harga berjaya melepasi aras dasar yang melintang di sini. Kalau berjaya melepasi aras puncak melintang, kita boleh menjangkakan akan berlaku uptrend. Kalau melepasi aras dasar melintang, kita boleh menjangkakan akan berlaku downtrend. Okey, begitu caranya. Baik. Okey. Okey, sekarang mungkin kita boleh lihat kepada beberapa contoh lagi. Contoh kita ada di sini, kita ada contoh okey, katakan kita sekarang ni ada contoh pasaran okey, mungkin bukan ini tak berapa sesuai. Boeing lah katakan. Okey, pasaran Boeing. Okey, sekarang ni ini adalah pergerakan yang kita boleh katakan pergerakan apa? Pergerakan downtrend. Okey. Bermula di mana? Bermula di sini. Okey, jadi saya mulakan. Pertama sekali kita ada apa? Kita ada dasar. Okey. Okey, kita ada dasar. Kemudian kita ada puncak. Okey. Kemudian kita ada dasar. Okey, kemudian kita ada puncak. Okey, sekarang ni kita dah boleh buat kita punya analisa trend. Okey, ini adalah puncak pertama. Okey, ini adalah puncak kedua. Okey, sebelum saya lupa ya, ini adalah carta Boeing. Okay, syarikat penerbangan membuat kapal terbang. Okay, ini adalah carta harian. Baik. Jadi sekarang ni puncak, dasar yang kedua saya silap. Ini adalah dasar yang kedua. Di sini, ini adalah puncak kedua di sini. Okey, dan dasar yang pertama di sini. Baik. Okey, jadi sekarang ni puncak yang pertama dan puncak yang kedua. Kita lihat perbezaannya. Puncak kedua berada di bawah puncak pertama ya. Jadi kita ada apa? Kita ada lower high. Baik. Kemudian puncak yang kedua, dasar yang kedua lebih rendah daripada dasar pertama. Kita ada apa? Lower low. Okey, dua syarat daripada downtrend telah pun kita penuhi. Ada lower low. Okey, baik. Seterusnya apa pula?
kita kena tunggu harga berjaya melepasi aras ini. Okey, ini adalah aras apa? Saya warna biru ya. Ini adalah aras dasar terkini. Hanya apabila harga berjaya melepasi aras ini, barulah kita katakan ini adalah downtrend yang sah. Okey, jadi sekarang apa yang berlaku ialah harga berjaya melepasi. Okey, pada mana? Pada candle ini. Okey, berjaya tutup di bawah aras ini. Okey. Jadi sekarang kita katakan apa? Ini adalah downtrend yang sah. Okey, downtrend yang sah. Okey, dan kita lihat selagi terbentuk puncak dan dasar yang lebih rendah daripada puncak yang dasar yang sebelumnya, selagi itulah kita katakan ini adalah downtrend yang sah dan kukuh. Okey, lagi banyak puncak dan dasar yang terbentuk, ke arah bawah je, semakin kukuhlah downtrend yang kita ada sekarang ni. Okey, ini dasar yang ketiga. Lagi membuat low. Okey, dasar yang keempat masih lagi membuat low. Ini puncak yang ketiga, maaf. Puncak yang ketiga membuat lower high. Selagi itu kita ada pergerakan downtrend. Okey, di sini kita ada lagi. Dan seterusnya. Okey, dia mungkin ada question mark kerana sekarang ni dia tak membentuk lower low. Okey, jadi sekarang ni mungkin kita punya downtrend akan berakhir. Okey, untuk Boeing. Okey, kerana apa? Di sini bukan dasar yang keempat bukan lower low. High low. Jadi dia dah jadi red flag untuk kita ya. Mungkin kita punya downtrend tak berkekalan. Baik. Baik. Okey. Kemudian apa lagi kita lihat contoh-contoh ya kepada pasaran yang sedang trending sekarang, kita buat satu persatu. Okey, kita ada mungkin mungkin Intel. Okey, Intel sekarang apa yang berlaku? Baik, kita mulakan di sini. Okey, kita mulakan dari sini ya. Okey, ini adalah Intel. Okey. Intel carta harian.
Jadi macam biasa kita akan buat analisa trend. Bagaimana kita buat? Kita akan lihat satu persatu dulu. Kita akan lihat segala puncak-puncak dan dasar yang terbentuk. Okey, ini adalah yang pertama. Okey. Kemudian seterusnya sini. Yang seterusnya. Okey, jadi saya label satu persatu. Baik. Jadi ini adalah dasar yang pertama. Di sini. Okey, kemudian puncak yang pertama di sini. Okey, kemudian dasar yang kedua pula. Sekarang ni kita lihat dah ada ciri-ciri trend. Dasar yang kedua membentuk apa? Lower low. Okey, dasar kedua di sini lebih rendah daripada dasar yang pertama. Okey, kita lihat pula kepada puncak. Ini puncak yang kedua. Okey, juga lebih rendah. Ini kita ada low high daripada puncak yang sebelumnya. Okey, jadi dua syarat dah kita penuhi. Syarat terakhir adalah harga perlu melepasi arah sini. Okey, dan akhirnya ia melepasi di mana di sini? Pada candle ini. Okey, barulah kita katakan ini adalah downtrend yang sah. Okey, downtrend yang sah. Baik. Kemudian harga terus membentuk puncak dan dasar yang seterusnya, kita labelkan. Okey. Dan terus membentuk puncak dan dasar yang lebih rendah. Ini puncak ketiga. Masih lagi low high. Okey, dan dasar yang ketiga juga adalah lower low. Okey. Downtrend masih berterusan. Sini pun sama. Kita ada puncak keempat. Puncak keempat adalah low high. Okey. Dan dasar yang keempat adalah lower low. Baik. Okey, dan dasar kelima juga adalah lower low. Di sini. Tetapi kalau kita lihat apa yang berlaku seterusnya, kita ada di sini ya. Kita ada apa? Puncak yang kelima adalah higher high. Okey, high yang lebih tinggi, puncak lebih tinggi daripada puncak yang sebelumnya. Okey, jadi apa kita punya rumusan di sini? Bermakna pada sini, okey, pada garisan ini ya, kita punya downtrend telah pun berakhir. Okey, downtrend kita berakhir di sini.
Okay, downtrend yang sah berlaku. Baik. Hai Birut, nak tengok veil ya? Ya. Ada ke veil dekat XM? Kita kena cari ya. Okay, market watch. Veil ni syarikat mining ya. Ada ke dekat XM ya? Saya tak pasti. Saya tak pernah search veil. Sebentar ya. Kalau CFD, mungkin kita check insert CFD on stocks, Brazil, veil. Okay, baik. Alright, veil. Okay, ini adalah veil carta harian. Baik. So, tapi ini bukan share, ini CFD ya. So, kita buat sekarang, kita mulakan dari sini. Dari sini. Okay, kerana apa? Kalau lihat ya, ini sebenarnya ia baru keluar daripada apa? Baru keluar daripada sideways. Okay, saya boleh katakan ke atas ni, ini adalah pergerakan sideways ya, di sini. Okay. Dan ia baru saja keluar sideways dan membentuk downtrend. Okay, jadi untuk kita nak lihat downtrend yang masih berterusan ataupun tidak, okay, saya akan mulakan saya punya kerangka masa di mana saya akan mulakan di sini. Baik. Okay, saya zoom in sikit. Okay, jadi sekarang ni nak cari puncak dan dasar tak begitu straightforward ya. Dia ada subjectivity sikit. Tapi saya cuba yang terbaik. Apa yang saya boleh buat adalah, okay, ini saya boleh katakan sebagai, nampak ya? Ini adalah satu dasar dan satu puncak. Ini adalah dasar pertama. Okay. Puncak pertama. Baik. Kemudian saya teruskan. Di sini ada lagi dasar dan puncak. Okey, dan sekarang ada lonjakan ya, lonjakan sini. Okey. Dan sini. Okey, baik, sekarang kita dah boleh buat analisa tentang trend. Okey. Jadi puncak pertama, puncak kedua, kemudian kita lihat beza puncak pertama dan puncak kedua. Okey, puncak kedua kita dapat lihat dengan jelas ini adalah lower high. Okey. Kemudian dasar kedua adalah lower low. Okey, di sini. So kita dah dapat dua syarat ya, dua syarat iaitu lower high dan lower low terbentuk. Dan sekarang ni kita nak lihat dia tutup di mana? Dia berjaya tutup di bawah candle ataupun tidak. Dan ia berjaya tutup di mana? Di sini. Pada candle bearish ini. Okey, kita lihat harga close dia tutup di bawah aras dasar yang kedua. Okey, di sini.
Jadi kalau kita nak masuk entry, kita masuk entry pada candle ni lah sepatutnya. Okey. Baik. Jadi kita lihat seterusnya apa yang berlaku, harga terus berat ke bawah. Okey, ini adalah dasar yang ketiga. Okey, masih lagi buat lower low. Okey, kemudian ini adalah puncak dan ini adalah dasar yang seterusnya. Okey. Sikit. So, kembali ke bawah sini. Naik semula sini. Okey, sehinggalah kita sampai di sini. Okey, ini cara saya lihat dia punya puncak dan dasar. Okey. Baik. Jadi katakan entry yang sepatutnya kita buat adalah di mana? Entry yang sepatutnya kita buat adalah di sini. Okey, pada candle yang saya nyalakan ni, itu adalah entry kita. Pada harga tutup je, ini adalah entry sell kita. Okey. Dan selagi tak terbentuk higher high, selagi tu kita akan pegang posisi sell kita. Okey, kalau kita ikutkan just principle trend. Maknanya sekarang kalau kita pegang, okey, sampai sekarang, okey, dan kalau kita pegang, kita sebenarnya kalau kita ikut prinsip ni, okay, saya akan labelkan di sini, ialah puncak yang ketiga ya, masih lagi lower high. Okey. Kemudian ni dasar yang keempat, lower high lagi, lower low. Okey. Lower low. Okey, sekarang ni birut kita, indikator trend yang kita ada adalah indikator Abraham's tu. Okey, Abraham's tu boleh tolong kita untuk detect trend. Sebagai contohnya, kalau saya letakkan Abraham's indicator saya di sini, dia akan kesan trend. Okey. Jadi itu untuk mudahkan kita sebab subjektif tu. Subjektif untuk kita tentukan puncak dan dasar di mana. Tapi kalau kita ada indikator tu, ini adalah cara yang terbaik lah. Okay? Kita gunakan visual untuk tentukan puncak dan dasar. Andai kata saya letakkan indikator Abraham's ya. Okay. Ini Abraham's Week. Okay, lihat. Okay, dia dapat kesan tak? Okey, Abraham's swing saya tak panca, saya pakai Abraham's analyzer. Okey, dia dapat kesan ke tak? Okey, juga tak dapat kesan. Jadi saya terpaksa guna ni lah, saya terpaksa guna manual untuk case ini. Dia tak dapat kesan. Okey, padam dulu. Mungkin berat sangat kot saya punya software sekarang ni. Jadi saya terpaksa slowkan sikit. Okey, tapi selagi kita boleh detect secara visual, dasar dan puncak, selagi tu kita okey lagi lah. Kecuali serabut sangat kita punya puncak dan dasar tu. Harga serabut sangat itu mungkin kita ada kesukaran lah untuk kita tentukan puncak dan dasar. Tapi untuk case veil ni bagi saya masih lagi kita boleh tentukannya. Yang contoh ini adalah puncak yang keempat di sini. Okay, masih lagi lower high. Okay, puncak lebih rendah pada puncak sebelumnya. Dasar lebih rendah pada dasar sebelumnya. Selagi itu kita ada downtrend. Yang ke-5 masih lagi lower low.
Okay, selagi dasar dan puncak membuat lower low dan lower high, selagi itu saya akan pegang sell lah. Kalau saya dah masuk tadi di sini, saya akan pegang selagi tidak ada high high dan tiada ada high low. Lower high. Okay. Akhirnya berlaku. Okay, kalau ini membuat satu puncak di sini ya. Okay, di situ saya katakan okay, saya akan tutup posisi jual saya. Okay, di sini kita ada dasar yang ke-6. Okay, dasar yang ke-6 adalah lower low. Okay, dan puncak yang ke-7, yang ke-6 di sini. Okay. Dan apabila harga bergerak ya melebihi aras puncak ke-6 saya, di sini barulah saya katakan okey sekarang ni downtrend ni mungkin dah melemah. Okey, dan mungkin adalah satu tempat sesuai untuk saya tutup posisi saya yang saya jual tadi. Okey, di sini. Okey, kalau kita ikut prinsip trend lah. Okey, dan ketika itu pun kita dah mendapat keuntungannya daripada sini ke sini. Okey, sampai ke harga semasa di sini. Ini keuntungan kita kalau kita pegang pada prinsip itu. Okay, selagi tak bentuk lower high atau terbentuk high high, selagi itu kita pegang pada posisi. Okay, jadi ini keuntungan kita. Jadi dia punya red flag macam ni, sequence macam ni. Kita daripada sideways dan semasa kita sideways kita buat apa? Kita akan tandakan dua aras yang kita perhatikannya iaitu aras sini saya tandakannya ni sebagai warna biru lah. Okey. Okey, aras di mana puncak-puncak berkumpul ya ke atas ni. Kemudian lagi satu aras semasa sideways ni di sini. Aras semasa dasar-dasar berkumpul pula. Jadi apabila harga dah melepasi aras dasar melintang ni, okay, seperti mana yang kita lihat dalam kita lihat dalam slide kita tadi. Okey, bermakna dia dah pecah bawah ni, dah lalu bawah ni. Barulah trigger kita untuk mula cari ciri-ciri downtrend. Okey. Lepas tu kita akan mula kira lah. Okey, puncak pertama, puncak kedua dan kita lihat adakah harga berjaya melepasi aras dasar kedua di sini. Okey, baru kita dapat pengesahan. Okey, candle ni mengesahkan ini adalah downtrend. Okey, jadi kita masuk di sini. Okey, dan kita akan pegang ni selagi tak berlaku higher high ataupun high low. Okey, dan di sini dah ada berlaku apa di sini? Di sini ada potensi berlaku apa? High high. Okey, jadi puncak yang ke-7 mungkin adalah high high. Okey, dan itu dah cukup untuk kita menutup, okey, sebagai sinyal untuk kita tutup posisi kita yang kita pegang tadi, okey, daripada kita sell. Baik. Okay, saya kena check balik kenapa saya punya saya punya ni tak berfungsi. Zigzag ni pun susah agak kalau kita nak tentukan. Tengok kalau kita buat zigzag ni, dia tak detect pun kita punya puncak-puncak dan kita punya dasar-dasar di antara. Okay, dia hanya detect yang besar saja. Okay, itu antara masalah kalau kita pakai indikator zigzag. Okay, jadi kena kita gabungkan sedikit visual dengan indikator kita untuk membantu kita mengenal pasti puncak dan dasar. Baik. Okey, ada apa-apa soalan lagi berkenaan dengan trend? Kalau kita dapatkan pasti trend, itu adalah satu langkah yang besar ya untuk kita mula melakukan kita punya aktiviti dagangan. Sangat membantu kita untuk membeli ataupun menjual aset semasa kita membuat keputusan. Okay. Maknanya semasa kita berada di sini ya,
Okay, nampak ni, ini zigzag ni pun tak dapat detect puncak dan dasar in between. Okay. Jadi semasa kita di dalam pasaran melintang, mendata di sini, kita dah standby. Okay, sama ada harga akan pecah ke aras puncak melintang ataupun aras dasar melintang. Dalam kes ini, ia pecah ke bawah. Okay, menembusi aras dasar yang melintang. Dan akhirnya apa yang berlaku? Downtrend terbentuk. Okay, seperti yang apa kita jangkakan. Tapi sebelum kita terus masuk sell, kita akan tunggu pengesahan. Dan pengesahannya adalah apabila kita ada lower high, lower low dan akhir sekali harga berjaya melepasi aras dasar yang terkini. Barulah kita ada downtrend yang jelas. Okay. Downtrend yang sah. Okay. Jadi downtrend yang sah bagi saya berlaku daripada garisan biru ni hinggalah ke sini. Hinggalah ke sini. Okey, sekarang ni dia dah bentuk high-high. Jadi kalau dia bentuk higher low, okey, andai kata price bentuk higher low di sini. Okey. Kemudian harga naik melepasi aras puncak yang ketujuh ni, kita dah ada uptrend. Okey. Jadi oleh itu apabila kita ada high-high je adalah satu signal yang baik untuk kita tutup posisi sell kita. Baik. Jadi zigzag ni untuk kita kena pasti trend kurang. Sebab apa? Kita nak dapatkan pengesahan lower low, lower high ataupun high high ataupun high low, kita nak dapatkan pengesahan tu kita kena lihat secara visual. Ada indikator yang boleh tetapi saya punya ni tak berfungsi pula untuk hari ni sebab berat sangat kot. Banyak sangat aset-aset yang diperhatikan jadi dia tak boleh nak keluar. Okey, baik. Saya cuba lagi sekali, saya rasa boleh tadi indikator Abrahamic swing tadi, sepatutnya boleh. Okay. Saya harap dia berfungsi lah, kalau tak saya kena adjust. Yes, betul, lekuk yang kecil tu terutama di sini ya. Sebagai contoh di sini ya. Kalau nak lagi jelas apa yang tuan boleh buat, biru boleh buat. Contoh di sini kan nampak sempit kan, apa yang tuan boleh buat, tuan boleh pergi ke time frame yang lebih kecil. Okay, itu mungkin akan membantu lagi ya. Nampak time frame yang lebih kecil kita nampak jelas sikit. Andai kata time frame yang besar tu tak jelas, pakai time frame yang lebih kecil mungkin akan dapat jelas lagi. Okay, seperti yang kita lihat di sini. Saya punya Abrahamic swing ni tak function saya. Patutnya dia akan dia akan keluar garisan antara puncak-puncak. Okey, tak apa, saya kena adjust ni nanti. Mana balik. Okey. Kalau kita lihat tadi, kalau saya besarkan balik, lekuk yang kecil di mana? Okey, saya tandakan yang lekuk yang kecil di sini, betul? Lekuk yang kecil ni, tandakan. Tandakan warna biru lah. Okey. Oh, kita cairkan sikit. Baik. Kemudian lekuk yang kecil di mana? Mungkin di bawah ni yang paling mengelirukan. Okey, jadi kita pergi H4 dan kita cari balik lekuk tu. Okey, di sini kita nampak ya. Boleh nampak dengan jelas sikit ada bentuk lekuk. Okey. Dan saya akan ambil daripada puncak yang terendah ke puncak yang seterusnya. Okey, sorry, daripada dasar yang terendah ke dasar yang seterusnya. Okey, di bawah ni pun nampak lebih jelas lagi. Okey, kita nampak ada lekuk kalau kita pergi ke time frame yang lebih kecil. Dan kita lihat ya. Jika apabila puncak 7 ni lagi tinggi daripada puncak 6, okey, time tu kita dah katakan bahawa downtrend ni sudah melemah. Okey, dah bahaya dah untuk kita pegang downtrend ni. Kerana apa? Dia punya lagi dua syarat je. Jika berlaku, kemudian di sini berlaku apa? Berlaku dasar yang ke-7. Sorry, dasar yang ke-8. Okey. Dasar yang ke-8. Selagi dasar ke-8, higher low pula. Okey.
Jadi kalau dasar ke-8 high low, maknanya dah makin dekat kita dengan uptrend yang baru. Okey, jadi apa yang perlu berlaku ialah hanya apabila harga berjaya naik melepasi aras puncak ke-6 tu, dah kita dapat pengesahan untuk uptrend pula. Okey. Jika ini berlaku, dah jadi uptrend. Okey. Selagi tak berlaku high, selagi tak berlaku high low, kita masih selamat lagi untuk kita hold position. Okey, memang betul ada sedikit subjectivity ya. Contohnya di sini. Ini pun ada orang boleh katakan ada 3 puncak, betul? Tapi kita kena gunakan kita punya logik akal. Okey, kita smoothkan, kita ambil yang signifikan. Okey, andai kata saya ignore puncak yang keempat ya. Andai kata saya ignore puncak keempat dan puncak dan dasar keempat, masih lagi downtrend. Kerana puncak yang ini lebih rendah daripada puncak sini. Dasar yang ini lebih rendah daripada dasar ini. Betul? Dan kalau saya ignore, dan kalau saya ignore apa yang berlaku di sini, saya ignore di sini ya. Saya katakan puncak kelima terus pergi ke dasar di sini. Jadi sekarang ni mungkin kita masih lagi consider ni sebagai downtrend. Kenapa? Puncak ini jauh lebih bawah daripada puncak yang ini. Okey. Baik. Okey, ada sebarang soalan lagi tentang trend. Okey, kita dah lihat kepada Vail ya. Vail ni syarikat mining daripada Brazil. Saya rasa dia traded juga kat New York Stock Exchange. Syarikat mining turun ya, pelik juga sebab harga komoditi sekarang naik tinggi. Baik. Okey Virud. Okey, steady ya Virud. Tapi apabila kita dah mahir ya, kita tentukan trend lagi senang. Kita nak scan. Okey, mana entry kita, okey, apa yang patut kita buat. Kita lihat contoh tadi macam Alibaba sebagai contoh ya. Okey. Selagi dia tak berbentuk higher high dan high low, selagi itu saya akan katakan ini masih lagi downtrend. Okey. Sama juga dengan S&P. Tapi S&P pun dah mula melemah ya. S&P 500 ni saya lihat dah mula melemah. Okey, dah mula melemah, dah pun berbentuk lower low ya, daripada uptrend yang kukuh, sekarang pun dah bentuk lower low. Okey, dan bukan itu saja. Kita lihat ini juga adalah, kalau kita teruskan ya, ini pun dah jadi lower high, okey, untuk S&P 500. Momentum dah berkurang sekarang. Okey, ini adalah lower high. Di sini puncak yang ke-7 low high. Okey, sekarang ni dah ada low high, dah ada low low, kita dah dalam keadaan yang ni lah agak menarik lah untuk S&P 500. Okey. Jadi apabila ia berjaya je, okey, lepas aras ni mungkin kita akan mendapat koreksi ya. Jadi bukan S&P 500 saja, kita lihat kepada banyak-banyak indeks yang lain pun dah mula mengeluarkan isyarat koreksi ya. Lihat kepada cash index contohnya, kita lihat kepada UK. Okey, juga dah menunjukkan kelemahan dari segi uptrend. Baik. Okey, jadi itu saja daripada saya untuk hari ini ya. Okey, terima kasih Viru ya, soalan yang menarik tadi pakai Vail company mining. Jadi kalau ada sebarang keraguan untuk trend ya, untuk menentukan puncak dan dasar, pergi ke time frame yang lebih rendah. Okey, kita akan dapat dengan lebih jelas. Okey, jadi itu saja daripada saya. Terima kasih Viru, terima kasih semua menonton sampai ke akhir seminar, dan kita akan sambung nanti esok ya. Kita akan sambung topik yang seterusnya, iaitu topik trend line, trend line, speed line dan juga channel. Antara alat-alat yang boleh membantu kita untuk kita mengenal pasti trend, dan yang paling penting menggunakan trend line, channel dan juga speed line untuk menentukan bila trend melemah dan bertukar arah.
Okay, itu yang lebih menarik untuk kita belajar pada webinar hari esok. Okay. Trendline, speedline dan juga channel. Baik. Okey. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih Birut, terima kasih semua. Jumpa lagi di webinar akan datang. Sekian, terima kasih.